Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 1 akan membuat perbincangan yang bertajuk yang mengikut sesuatu mengikut apa yang diikut ataupun at-tabi'. Sebelum tu saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama, saya sendiri Wan Nur Ain Hanani binti Wan Marzuki. Kedua, Sharifah Najihah binti Said Kamil. Dan terakhir, Siti Nur Ayuni binti Muhammad Nur. Pertama, pendahuluan. Islam ni dia merupakan agama yang sempurna yang mencangkupi akhlak, ibadah, akidah dan muamalat. Dalam pengamalan hukum Islam, terdapat kaedah-kaedah tertentu yang telah diguna pakai bagi melaksanakan sesuatu perkara supaya ia tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pintu ijtihad telah digunakan sepenuhnya oleh para ulama yang mujtahid bagi membincangkan perkara-perkara baharu yang memerlukan kepada satu hukum yang disepakati untuk kesejahteraan manusia. Qawaid fiqhiyah antara ilmu yang muncul bagi membincangkan permasalahan hukum yang berlaku. Salah satu daripada kaedah yang terdapat dalam qawaid fiqhiyah yang disepakati oleh para ulama iaitu at-tabi', ataupun yang mengikut sesuatu mengikut apa yang diikut. At-tabi' ni merupakan salah satu kaedah-kaedah fiqh yang dibincangkan oleh para ulama. Jadi di sini dibawakan definisi dari segi bahasa dan istilah, dan definisi juga dibawalah daripada para ulama. Okey, al-tabi' dari segi bahasa adalah perbuatan untuk mengikut perkara yang sewajarnya dan berturut-turut dalam perbuatan, berjalan mengikut jejaknya, mengikut urutan. Jadi di sini maksudnya perbuatan tu dia diikut dan berturut-turut, dan dia juga berjalan mengikut jejaknya. Maksudnya lepas pada orang yang mengikut, dia akan ada juga jejak yang mengikutlah urutan daripada yang sebelum tu. Okey. Jadi umpama dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah As-Saffat ayat 10 nak kata yang mengikut tu adalah seperti daging batang pinang, iaitu punggung haiwan kan. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, illa man khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Maksudnya kecuali syaitan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Okey, seterusnya. Dan at-tabi' ni adalah yang mengikuti. Yang mengikuti tu adalah bersendirianlah ataupun dan juga boleh jadi satu kumpulan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah Ibrahim ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna kunna lakum taba'an. Maksudnya sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Jadi di sini nak kata nama untuk jamak tabi' adalah kata terbitan taba', di mana mereka ni mempunyai kebergantungan dan sekumpulan pengikut. Di sini juga tabi' ni datang dalam beberapa makna, iaitu yang pertama yang datang kemudian, yang mengikut selainnya. Jamaknya yang mengikut itu seperti yang mengikutnya iaitu tuba, taba' dan taba'ah. Ketiga ni kan, tuba, taba' dan taba'ah. Yang kedua, anak lembu yang berusia 1 tahun, yang jantan dipanggil tabi' dan betina adalah tabi'ah. Yang ketiga, musuh berkata, musang yang muda berlindung daripada mereka. Musuhnya juga itu melarikan diri daripada mengikut, dan pengikutnya dengan wang permintaan. Terakhir sekali adalah penderhaka dan pencari dendam. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fayuqriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Maksudnya dia tiupkan angin taufan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang pendorong pun dalam menghadapi siksaan kami. Jadi di sini Al-Farra berkata, mana-mana pemberontak atau pencari dendam adalah kerana menenggelamkan kamu. Makna bahasa ni dia tidak bercanggah daripada sudut istilah, iaitu berikutan, mengikuti yang lain.
Selain daripada itu, tabiat juga mempunyai dua makna, iaitu makna umum dan makna khusus. Yang pertama adalah makna umum. Okey, makna umum adalah penggunaan istilah kepada tabiat untuk diikutinya, dan dia juga tidak bercanggah daripada sudut makna bahasa, kerana dia ini adalah daripada penggunaan ahli nahwu, iaitu tata bahasa, dan juga penutur termasuk kepada penggunaan yang dikhususkan kepada ilmu usul fiqh dan juga fuqaha. Yang kedua, makna khusus, iaitu penggunaan fuqaha, dan dia juga mempunyai beberapa takrifat. Antaranya daripada Syekh Zarqa mengatakan tabiat ni adalah mempunyai, dia menjadi sebahagian daripada sesuatu selain dia, atau dia juga menjadi seperti sebahagian daripadanya dalam sambungan sesuatu sifat, seperti organ haiwan, janin dalam perut ibunya, bulu kambing, susu dalam puting susu, ataupun ia adalah perkara yang darurat seperti pembuka kunci. Okey, jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada dalil daripada kaedah. Dalil yang pertama, sabda Nabi SAW, ummihi zakatul janin zakatu. Maksudnya, sembelihan janin ni dia mengikut sembelihan induknya. Contohnya, ketika kita menyembelih lembu dalam keadaan bunting, dan ketika kita keluarkan anak lembu tu dia telah meninggal dunia. Maka anak lembu yang telah meninggal dunia tu kita boleh makan tanpa perlu penyembelihan yang baru. Sebab ketika anak lembu tu telah mati, maka dia telah mengikut sembelihan ibu dia. Lain pula kalau kita keluarkan anak lembu tu masih hidup, maka ketika masih hidup tu anak lembu ni dia tak mengikut sembelihan ibunya, dan kalau nak makan dia perlu kepada penyembelihan yang baru. Sebab masa tu ni dia telah berdiri dengan sendiri. Kita masuk kepada dalil yang kedua. Hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Maksudnya, sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Maksud dalam konteks ni, makmum ni dia harus mengikuti imamnya. Dia tidak boleh menyendiri ataupun mendahului imam. Sebagai contoh, ketika dalam solat, imam dia lupa untuk tahiyat awal dan dia melakukan sujud sahwi. Maka sebagai makmum, dia perlu mengikut imam untuk melakukan sujud sahwi, walaupun ketika tu makmum ni dia tidak lupa. Hal ini kerana dalam kaedah kita, sesuatu yang mengikuti iaitu makmum, hukumnya dia perlu mengikuti sesuatu yang dia ikut, iaitu imam. Seterusnya, saya akan sambung kepada syarat mengaplikasi kaedah. Okey, syarat yang pertama adalah bahawa ketetapan itu dibuktikan dengan pengikut. Okey, maksud peraturan ini adalah untuk membuktikan ketetapan pengikut itu kepada pengikut, dan ia bercabang daripada menetapkan ketetapan itu untuk pengikut. Kerana jika asalnya tidak tetap, maka cabangnya pun tidak tetap juga. Oleh sebab itu, kita ini menetapkan ketetapan pengikut itu untuk pengikut, supaya ketetapan itu dibuktikan dengan pengikut. Dan sebab itu juga ulama ni dia ada mengatakan yang penyembelihan janin itu sama dengan ibunya, dan mensyaratkan penyembelihan ibu itu memenuhi syarat penyembelihan syariah, sehingga ditetapkan hukum pembubaran baginya agar tidak melampaui batas itu kepada janin. Maka sembelihan janin adalah sembelihan ibunya, dan sembelihan itu jika kita gunakan dalam perkataan memberi hukum adalah untuk sembelihan yang ada. Syarat yang kedua adalah pergantungan yang dicapai. Pelanggaran peraturan pengikut kepada pengikut adalah berdasarkan pergantungan, adalah perlu untuk mencapai pergantungan. Untuk melanggar peraturan, dan itulah sebabnya Syekh Muhammad Al-Almin berkata bahawa sesuatu itu dibuktikan kepada orang lain, pergantungan, tetapi dengan cara manusia. Larangan sebagai contoh, sabdanya al-maitatu alaikum hurrimat, yang bermaksud haram bagi kamu bangkai. Dan pengharaman bangkai kerana tidak sembelih menurut syariah Islam, kecuali sunnah datang menghalalkan janin walaupun tidak disembelih,
Dan jika ibunya disembelih, dan ini ditunjukkan dalam firman ummuhu zakata al-janinu zakat, yang bermaksud sembelihan janin adalah sembelihan ibunya. Kerana ia menunjukkan bahawa haiwan yang boleh disembelih itu bunting dan disembelih mengikut hukum Islam, kemudian janinnya keluar daripada perut, maka boleh memakannya kerana penyembelihan ibunya itu adalah penghakiman untuknya. Contoh yang lain, sesiapa yang membeli biri-biri di Mesir lalu memerah susunya, kemudian jika mereka berpuas hati dengannya, dia akan memelihara, dan jika mereka tidak menyukainya, maka susukanlah dengan satu syai itu dengan menggunakan kurma, dan saksi berkata, jika mereka ini berpuas hati, dia akan menyimpannya. Para ulama bersepakat bahawa ia boleh walaupun kelembutan itu tidak diketahui kerana ia adalah milik haiwan. Syarat yang ketiga adalah ketetapan itu tidak tetap dengan mengikut yang bertentangan dengan bukti atau syarat. Jika satu perkara diikuti dengan perkara yang lain dalam ketetapan yang telah ditetapkan dengan mengikut, itu tidak boleh bertentangan dengan dalil atau syarat syariah. Dan kami berkata, hukuman ini tidak sah kerana bercanggah dengan nas syarak. Dan bersabda lagi, barang siapa yang menjual kurma yang telah didebungakan buahnya untuk penjual, melainkan pembeli membuat syarat, dan jika pembeli itu telah menetapkan dan penjual itu bersetuju. Dan jika orang yang mewakafkan itu berkata, rumahku diwakafkan kepada orang-orang yang miskin kecuali telaga air, dan ia termasuk segala yang biasa mengikuti rumah, bahkan telaga air juga, kami berkata hukuman ini tidak sah kerana ia bertentangan dengan syarak yang telah diwakafkan oleh orang, dan cara orang yang mewakafkan itu mesti dianggap sebagai nas pembuat undang-undang. Dan disebabkan itu juga para ulama ni ada berkata, keadaan orang yang mewakafkan adalah seperti nas pembuat undang-undang, dan ia sama dengan pertimbangan berdasarkan analogi yang bertentangan apabila ketetapan itu disyaratkan dengan analogi berdasarkan dalil dari kitab, sunnah atau ijma' dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, dapatlah disimpulkan bahawa tabi'at-tabi'an ini adalah orang yang mengikut, maka sifatnya adalah pengikut, dan ia merupakan pengertian yang bermaksud pengikut dalam kaedah dan bahagian sesuatu yang tersambung dan yang sukar untuk dipisahkan daripada sesuatu, atau akibat yang akan ditimbulkan dari sesuatu. Dan analisis yang diperhatikan berkaitan dengan peraturan itu adalah peraturan asas dan terbitan. Terdapat beberapa para ulama ni dia menghuraikan kaedah ini dalam bentuk kaedah yang sangat luas, iaitu wasyara' al-wujud fi at-tabi', sesuatu yang mengikut dari sudut kewujudan dan hukum, dan dia boleh jadi juga ikutan dari sudut hukum, dan yang paling penting dia dicapai dalam peraturan kebergantungan dan satu peraturan umum dan bukan yang utama. Dan ini adalah sesuatu yang tidak wujud secara bebas dari dirinya, dan dia tidak berkaitan dengan hakikat atau satu ketetapan dan sebahagian yang telah disebut oleh para fuqaha, walaupun mereka ini tidak menghuraikan atau merangkumi semua sebahagian daripada aspek. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.